Baik, untuk mengulas lebih lanjut mengenai keputusan yang dibuat oleh Muda, kita terus saja bersama dengan penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Terima kasih Dr. Taufik sudi bersama saya dalam Buletin Awani. Pertama sekali, sejauh mana Muda boleh memberi nilai tambah kepada PH untuk menghadapi saingan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, terutamanya untuk menarik sokongan orang muda? Terima kasih Nailah. Saya tidak nampak muda memberi kelebihan kepada PH kerana sebenarnya muda itu sendiri bermasalah. Misalnya kita lihat Presiden muda itu terlibat dengan kes mahkamah dan bagi saya Presiden muda perlu berehat sehingga kes mahkamah ini selesai kerana ini akan memberikan imej yang buruk bukan sahaja kepada muda tapi juga kepada Pakatan Harapan. Maka kalau kita lihat Presiden UMNO juga terlibat dengan kes mahkamah dan beberapa pemimpin dalam UMNO dikatakan berhadapan dengan masalah dan kes mahkamah dan didakwa serta ditomah dengan pelbagai dakwaan bahawa tidak wajar untuk menyertai pilihan raya. Bagi saya muda juga berada pada keadaan yang sama, maka Presiden muda perlu berehat, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan. Saya tidak nampak kelebihan. Yang saya nampak itu akan memberikan satu impak yang negatif kepada Pakatan Harapan, beban pula pada Pakatan Harapan. Maka yang paling sesuai iaitu bagaimana Pakatan Harapan menilai sedalam-dalamnya bagaimana muda mampu untuk memberi satu sokongan yang positif dan pengaruh yang positif pada Pakatan Harapan. Dan kita lihat muda juga tidak ada satu organisasi yang begitu lengkap dan tersusun. Cawangan pun tak ada. Jadi bagaimana untuk masuk PIU 15 sedangkan parti tersebut berhadapan dengan masalah dalaman dan pada waktu yang sama Presiden juga tidak mampu memberi imej yang positif kepada parti. Okey, Dr. Taufik, kita tolak ke tepi dahulu peranan Presiden itu, tetapi kita nak lihat peranan atau relevan muda untuk menyertai Pakatan Harapan ini, sedangkan semua parti dalam gabungan itu sudah ada sayap muda sendiri seperti Angkatan Muda Keadilan, DAPSI dan juga Pemuda Amanah misalnya. Relevannya untuk muda dimasukkan ke dalam Pakatan Harapan ini untuk menarik sokongan orang muda. Kita tolak ke tepi dahulu peranan Presiden di sini. Sudah pasti parti-parti politik dalam Pakatan Harapan akan mengutamakan yang sayap-sayap pemuda dan wanita yang masih lagi belia dalam setiap parti itu kerana mereka telah berjuang begitu lama untuk parti masing-masing. Misalnya PKR, ada AMK, kemudiannya kita lihat DAP itu sendiri dan Amanah juga ada sayapnya sendiri. Dan bagi saya sukar untuk wakil-wakil sayap ini menerima muda untuk menjadi sebahagian daripada calon Pakatan Harapan. Dan sudah pasti kita lihat sebenarnya jangan Pakatan Harapan diperkudakan oleh muda semata-mata untuk mendapat sokongan yang besar dalam PIU 15. Dan kita lihat inilah sebenarnya yang cuba dicari oleh muda, pengaruh. Dan yang kedua, bagaimana untuk bergantung kepada gabungan-gabungan politik yang ada potensi dalam PIU 15 untuk mengekalkan kerusi yang ada bersama muda dan memenangi lebih kerusi dalam PIU 15 yang akan datang. Dan bagi saya itu tidak wajar dan perlu ditolak sementah-mentahnya oleh Pakatan Harapan kerana muda ini akan memberikan satu bebanan besar kepada sayap-sayap dalam Pakatan Harapan. Dr. Taufik, kalau kita nak lihat keputusan pilihan raya negeri PRN Johor di kerusi Dun Puteri Wangsa khususnya yang dimenangi muda, bagaimana Dr. Taufik melihat kemenangan di kerusi ini dan apa yang perlu dilakukan oleh muda dalam masa yang berbaki ini untuk menuju ke PRU 15 untuk memastikan parti itu bukan menjadi bebanan kepada PH seperti yang Dr. Taufik katakan? Kemenangan dalam PRN Negeri Johor di Dun Puteri Wangsa itu kemenangan palsu yang diperoleh oleh muda kerana kita lihat Pakatan Harapan tidak meletakkan calon di Dun tersebut, maka sokongan serta jentera itu sudah pasti menjurus kepada muda itu mendapat kemenangan yang besar dalam PRN Dun Johor di Dun Puteri Wangsa. Maka saya lihat muda ini masih lagi jauh dalam politik negara dan memerlukan satu tempoh yang matang dan pemimpin yang matang untuk memastikan bahawa parti tersebut mampu untuk memberi saingan yang besar bukan sahaja kepada parti yang sudah berpengalaman 40-50 tahun yang lalu tetapi bagaimana kedudukan muda dalam tempoh yang singkat ditubuhkan, apakah motif ditubuhkan, adakah semata-mata hanya untuk menyaingi sayap-sayap pemuda dalam parti-parti Pakatan Harapan ataupun sebenarnya tidak mampu membawa ideologi yang begitu menarik perhatian atau memberi pengaruh besar kepada anak muda dan pengundi-pengundi lain. Jadi apa yang muda boleh buat dalam masa yang ada lagi untuk menuju ke PRU 15?
Muda perlu susunkan organisasinya sendiri, wujudkan cawangan yang begitu mantap di peringkat bawahan, organisasi yang begitu kuat, mampu untuk menjadi sebuah parti yang menjadi contoh kepada parti-parti politik yang baru ditubuhkan. Kalau nak bersaing dengan parti politik yang lain, tengok diri sendiri dulu. Tengok parti muda itu sendiri mampu atau tidak membina organisasi yang kemas, sistematik, berbanding berkobar-kobar untuk bertanding sampai AU15 yang akan datang. Matangkan parti tersebut, barulah tanamkan cita-cita untuk menangi lebih daripada satu kerusi parlimen yang ada pada hari ini. Kalau bercita-cita terlalu besar, saya risau muda itu sendiri akan tenggelam seolah-olah seperti parti nyamuk yang lain. Bagaimana pula dengan parti-parti komponen yang lain dalam PH yang sudah ada ketika ini? Bagaimana untuk mereka menarik sokongan orang muda secara tersendiri, strategi parti masing-masing supaya tidak perlu bergantung kepada parti baharu ini? Jadi lakukan pelbagai program, aktiviti dan ketengahkan manifesto serta polisi yang mampu menarik perhatian anak muda. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memperbaiki ekonomi belia dan pastikan bahawa manifesto atau apa sahaja berkaitan dengan anak muda itu dilaksanakan. Jangan jadi seperti sebelum ini 22 bulan yang akhirnya pengundi belia bosan dengan janji-janji parti politik dalam Pakatan Harapan tidak dapat menunaikan janji tersebut yang akhirnya menyebabkan rakyat menolak PH itu sendiri dengan pelbagai janji-janji yang tidak dapat ditunaikan. Maka tidak perlu bergantung kepada muda sekalipun. Kuatkan dan perkasakan sayap-sayap muda dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Baik, terima kasih Dr. Taufik mengulas mengenai keputusan muda untuk menyertai Pakatan Harapan atau PH menuju ke PRU15. Dan banyak lagi perkongsian dan laporan dalam buletin awal ini, tapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.